Okey, kita sambung. Okey, cuba lihat siapa yang ada modul, lihat soalan muka surat 174. Okey, soalan ni boleh keluar kebanyakannya kertas objektif Okey, kadang-kadang kertas 2 pun boleh keluar, tapi jaranglah, banyak kertas objektif. Okey, muka surat 174 ni satu eksperimen. Okey, yang mana sebenarnya penulis buku ni dia bagi kamu panduan dah macam mana nak menjawab soalan dia. Okey, soalan dia kat sini. Ini soalan dia. Soalan dia. Okey, kemudian penulis buku ni dia bagi satu panduan dah. Okey, cara nak menjawab soalan kita ni. Okey, kita tengok apa soalan dia. Okey, soalan dia sketch the graph of volume of gas produced against time for following experiments. Okay, dia suruh kamu lakarkan graf volume against time untuk eksperimen yang di bawah ni lah. Kita tengok apa eksperimen dia. Okay, dia ada soalan ni dia ada dua eksperimen. Okay, walaupun ada dua eksperimen, sebenarnya eksperimen yang sama. Okay, iaitu melibatkan zinc powder dengan sulfuric acid. Eksperimen 2 pun sama juga, zinc powder dengan sulfuric acid. Eksperimen yang sama, tetapi sebenarnya berbeza lah dari segi kuantiti ataupun kualiti bahan tersebut. Okay, apa beza dia? Kita tengok ni pakai powder, zinc powder, dua-dua zinc powder. Jadi faktor apa? Faktor powder ni, faktor size, adakah dia memberi kesan? Tidak memberi kesan lah, sebab dia sama kan. Okey. Kemudian di sini kita akan dapat lihat apa ni? 100 cm padu 1 mol dm padu kan. Dekat sini 50 cm padu 1 mol dm padu Ini faktor apa? Faktor kepekatan lah, kan. Apa yang kita boleh bandingkan faktor kepekatan bagi kedua-dua eksperimen ni? Adakah faktor kepekatan ni sama? Faktor kepekatan kita nak rujuk apa? Kepekatan kita rujuk inilah 1 mol dm padu 1 m. Jadi kepekatan dia sama. Jadi faktor kepekatan tidak mempengaruhi eksperimen ni. Tetapi lihat di sini, ini isi padu 150. Okey, adakah dia memberi kesan kepada kadar tindak balas? Kalau memberi kesan, ini kategori apa? Adakah kategori kepekatan? Bukan kan? Adakah kategori suhu? Bukan. Adakah kategori saiz pun bukan. Jadi ni kita nak masuk kategori apa? Ini isi padu Ini kita ini mewakili unit isi padu. Adakah isi padu memberi kesan kepada kadar tindak balas? Ada tak kita belajar selama ni isi padu? Tak ada kan? Jadi isi padu ni kamu jangan risau, dia tidak memberi kesan kepada kadar tindak balas. Okey, dia tidak memberi kesan. Sebab yang kita belajar faktor 4 je. Faktor isi padu mana ada? Okey. Jadi sebenarnya eksperimen 1, eksperimen kedua ni faktor apa ni yang membezakan dia? Kita akan dapat lihat faktor suhu. Okey, faktor suhu 40, ini 30. Jadi apa kesimpulan dia? Kita akan buat kesimpulan bahawa eksperimen 1 kadar tindak balas dia lebih tinggi lah, sebab suhu dia lebih tinggi berbanding eksperimen yang kedua. Okey, so soalan tanya disuruh kamu lakarkan graf kan. So bagaimanakah bentuk graf yang kita akan dapat? Okey. Tak apa, kita lakarkan dulu graf. Kita katakan ini graf graf suhu, volume of gas.
gas apa? Tindak balas ni akan membebaskan gas hidrogen. Jadi isi padu, kita buat bahasa Melayu lah, isi padu gas hidrogen mesti ada unit dia apa? Sentimeter padu. Okey, melawan masa kena tulis unit, walaupun dia kata sketch di graf, sketch pun kita kena ada unit, tak ada unit salah. Okey. Okey, disuruh lakarkan. Bagaimana kita nak lakarkan? Okey, kita buat lakaran graf pertama dulu, eksperimen 1. Okey, katakan kita dapat graf seperti ini. Ini mewakili eksperimen 1. Nampak tak? Untuk soalan-soalan seperti ini, semua graf dia melibatkan macam ini. Tak ada pun graf yang melengkung ke bawah tu. Tu juga cakap graf seperti ini lah yang banyak ditanya ni. Walau bagaimanapun graf yang kita belajar tadi pun penting lah juga. Okey, eksperimen 1. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak lukis graf eksperimen yang kedua ni? Cuba kamu fikir bagaimana kita nak melukis graf lengkung yang kedua. Apa ciri-ciri lengkung kedua? Suhu dia lebih rendah, bermaksud apa? Lengkung dia menggambarkan kadar tindak balas yang rendah. Kadar tindak balas rendah diwakili oleh lengkung yang macam mana? Okey, adakah seperti ini? Ataupun sama? Tak mungkin sama kan? Ataupun lebih rendah. Okey. Eksperimen 2 melambangkan eksperimen yang kadar dia rendah. Jadi mesti lengkung yang lebih landai di bawah ni lah. Okey, di bawah ni. Tapi okey, kita dah dapat yang bawah. Bagaimana pengakhiran dia? Sama ada dia berjumpa balik, ataupun dia lebih tinggi, ataupun dia lebih rendah. Okey, kita ada 3 pilihan. Bagaimana kita nak menentukan lengkung yang terakhir ni? Okey, kalau kamu ingat lagi, cikgu dah beritahu yang mana kita boleh graf ini, kita boleh bagi pada 2 bahagian. Bahagian yang awal ni cikgu cakap apa itu? Yang awal ni ditentukan oleh faktor. Kita tengoklah faktor mana yang beri kesan. Okey, jadi kalau faktor tu kadar tinggi, maka dia lebih curam lah graf dia. Kalau faktor tu menyebabkan dia kadar tindak balas rendah, maka graf lengkung dia lebih landai. Ni landai lah ni. Ni curam. Okey, yang bahagian sini, pengakhiran ni bagaimana kita nak tahu? Ditentukan oleh amount bahan yang kita gunakan lah. Kita tengoklah mana amount dia. Manakah data-data ni yang melambangkan amount? Adakah dua-dua eksperimen ni kita guna bahan yang sama amount dia? Kalau sama amount, kita akan dapat lengkung macam mana? Kita akan dapat dia akan berjumpa balik lengkung di sini. Tapi adakah kedua bahan ni amount dia sama? Macam mana kita nak tahu amount dia banyak atau sikit? Adakah nak merujuk kepada 100 isi padu ni? Okay. Isi padu sebenarnya bukan melambangkan amount banyak atau sikit. Yang melambangkan amount banyak atau sikit sebenarnya bukan isi padu, tetapi bilangan mol. Bilangan mol. Cuba kamu tengok dekat sini, mana bilangan mol dia? 1 mol di M padu ini bukan bilangan mol, ini adalah kepekatan atau kemolaran, molarity atau concentration. Bilangan mol nak cari kamu kena kira lain. Okey. Mol pakai formula MB per 1000. Okey. Baru kamu akan dapat bilangan mol. Cuba kamu kena carilah eksperimen 1 berapa bilangan mol, eksperimen 2 dapat bilangan mol. Seperti mana panduan yang diberikan oleh penulis buku ni. Okey, dia dah kira. Eksperimen 1 dikira MV per 1000 dapat 0.1 mol. Yang ni 0.05 mol. Ini bermaksud bahawa
Eksperimen 1 menggunakan bahan tindak balas yang lebih banyak, maka gas yang terbebas akan lebih tinggi lah, akan lebih banyak berbanding eksperimen yang kedua. Jadi eksperimen yang kedua amount dia separuh. Jadi bagaimana bentuk lengkung dia? Mesti di bawah. Sebab apa di bawah? Kenapa tak di atas? Sebab bahan yang digunakan sedikit. Jadi gas yang terbebas pun separuh lah, sedikit. Seperti mana graf seperti ni lah. Okey. So di sini dia ada bagi banyak contoh-contoh yang kamu boleh buat. Muka surat 174, 175, 76, 177. Sebenarnya cikgu nak kamu buat sendiri dulu. Tapi tadi cikgu dah bagi asas je lah. Itu mungkin soalan ni agak tidaklah berapa mencabar. Soalan yang lain mungkin mencabar. Kamu boleh cuba yang lain dulu menggunakan asas yang cikgu bagi tadi tu lah. Yang mana pertama kamu kena cari lengkung ni berdasarkan faktor. Biasanya salah satu faktor lah. Kadang-kadang ada dua faktor. Biasanya satu faktor. Okey. Kemudian di sini ditentukan oleh bilangan amount, sama ada MV over 1000. Biasanya MV over 1000 lah. Kadang-kadang ada juga bilangan amount yang lain, mass bagi atau jisim bagi jisim molar pun ada juga, tapi jarang lah. Biasanya MV per 1000 nak cari amount dia. Okey, so kamu boleh cuba soalan yang lain. Yang penting sini, kamu boleh baca soalan dia. Yang panduan ni terpulang lah kalau kamu nak jawab atau tak jawab. Tapi yang penting tu bagaimana kamu dapat melukis gambaran graf tu. Sketch the graph tu yang penting ni. Yang ni kalau kamu dapat lengkapkan lagi bagus. Tapi cikgu nak tengok lakaran sahajalah. Okay, cuba buat latihan muka surat 175, 76, 77. Okey. Nanti cikgu akan bagi jawapan lah. Jadi kalau kamu buat ni lengkap lah topik rate of reaction ni, kita boleh tutup. Okey, boleh tutup. Habis, tetapi ada satu lagi latihan pengukuhan. Tadi kamu dah buat muka surat berapa? 175 sehingga 177. Lengkapkan, cikgu akan bagi jawapan kemudian. Kemudian untuk latihan keseluruhan pengukuhan bab ini, cikgu nak kamu lengkapkan Okey. So semua dah habis. So jadi kamu boleh lengkapkan lah lagi muka surat banyak sikit ni, 190 sehingga 195. 190 hingga 195. Cuba buat semua ni. Memandangkan kita dah habis topik ni, kamu buatlah 190 hingga 195. Okey, siapa yang boleh buat semua ni bermaksud dia dah menguasai topik ni dah. Nanti cikgu akan bagi jawapan lah untuk dua bahagian yang besar ni. Okey, so cuba buat dulu. Next cikgu akan bagi jawapan dia. Mungkin ambil masa sehari dua, cikgu akan bagi jawapan kemudian. Okey, terima kasih.